Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sembang Kopi. So, untuk kisah seram kita pada video kali ini, ada beberapa kisah seram yang pada aku menarik untuk kita dengarkan. So, tanpa membuang masa lagi, jom aku story. So guys, untuk kisah yang pertama ni, aku gelar dia sebagai Aiman lah. Sebab dia tak letak nama pun dekat dalam cerita dia ni. Yang di email dekat aku, dia tak ada bagi tahu nama dia siapa. So ni sebagai nama samaran dia lah. So Aiman ni, dia bekerja sebagai telemarketing di salah sebuah company yang terletak di KL. So dia bagi tahu, dekat floor dia ni, ada lebih kurang dalam 50 orang staff. Termasuk line leader dan juga dia sebagai floor manager. So biasanya floor manager ni dia cakap balik lambat sikit lah daripada staff yang lain. So ada satu hari ni sales di floor dia tu agak rendah. Jadi dia decide untuk buat satu perjumpaan dengan semua line leader dia. So dia punya perjumpaan ni habis dalam lingkungan 8 lebih macam tu lah kot. So biasanya waktu kerja dia habis adalah pada pukul 7 malam. Jadi disebabkan ada perjumpaan ni, mungkin itu menyebabkan dia orang balik lambat sikit lah. So habis saja perjumpaan, dia pun bersiap untuk kemas dan untuk balik. Tapi dia tak tahu kenapa waktu dia berkemas tu, dia rasa tak sedap hati. Tapi end up dia endahkan lah. So dia kembali kemas, dia teruskan untuk mengemas barang-barang dia. Dan dia pun keluar daripada pejabat. Dan untuk pengetahuan kita semua, dia orang yang terakhir keluar daripada pejabat lah. So dia berjalan menuju ke lift untuk dia turun ke bawah. Dan dia punya office ni berada di tingkat yang level 21. Maknanya tinggi jugalah dia punya bangunan ni. Jadi sementara tunggu pintu lift ni, waktu lift tu dah nak sampai ke tingkat dia, dia rasa tak sedap hati. Dia pun tak tahu kenapa. Dan lepas tu pintu lift terbuka, dia tengok dalam lift tak ada siapa-siapa lah. Hanya dia je lah, kalau dia masuk dia seorang je lah dalam lift tu. Jadi dia pun masuk, dia pun tekan ke level G untuk dia turun. Dan dia cakap depan pintu lift ni, ada dinding di depan pintu lift ni menggunakan marble ataupun tile lah. Tile yang kita boleh ada reflect. Kita boleh nampak kita ni yang berada di dalam lift. Jadi dia cakap waktu pintu ni nak tertutup rapat, dia perasan reflect yang dekat dinding depan dia ni ada dia dan ada seorang perempuan dekat belakang dia. Dia pun tak tahu perempuan tu siapa, tapi dia terus tekan tombol buka pintu dekat lift tu. Cuma pintu lift tu tetap tertutup dan terus turun ke bawah lah untuk turun ke level G. Dan dia rasa memang perjalanan untuk turun tu paling lama lah. Lebih lama daripada biasa dia turun. So dia cakap mata dia ni sentiasa pandang pada skrin digital yang berada di atas lift, yang menunjukkan level berapa tu kan. Dia nak pastikan lift tu terus turun lah, tak berhenti kan. Sebab dia dah tak berani dah tengok belakang. So dia cakap lampu di dalam lift tu macam berkelip-kelip waktu dia nak turun tu. Mungkin ada gangguan elektrik ke, kita pun tak tahu. So sampai je dekat level G, dia terus keluar. Selepas pintu tu terbuka, dia terus keluar dan dia terus pandang ke dalam lift. Dan dia tengok memang tak ada orang. Bermakna dia seorang je lah. Tapi reflect yang dia nampak tadi, ada perempuan dekat belakang berambut panjang tadi, siapa? Macam tu lah. So dekat bawah ni, dia ada 2 orang guard. Okay. So guard ni nampak dia macam agaknya dia terus keluar dan dia pandang ke dalam kan. Guard pun tanya, Aiman ni okey ke? Ada orang kacau ke? Dan dia pun cakap yang dia okey, tak ada apa-apa. So dia pun terus menuju ke tempat dia parking kereta lah. Selepas dia kejadian ni berlaku, dia cakap dia memang tak berani untuk balik yang paling last. Dan kalau dia terpaksa pun, dia akan bawa kawan ataupun teman untuk dia lah. Dan dia akan turun berdua lah, dan dia tak akan turun.
So guys, untuk kisah yang kedua ni, aku gelar dia sebagai Syikin. Pun bukan nama sebenar dia. Sebab dia orang tak letak nama dekat dalam email tu. So kisah ni berlaku pada tahun 2010. Di mana waktu tu Syikin ni, dia bekerja di salah sebuah syarikat pemasaran yang office dia ataupun HQ dia terletak di Subang. So dia cakap waktu tu dia terpaksa balik lambat sebab ada kerja dia yang tertangguh yang perlu disiapkan, urgent lah kot. Jadi dia pun buat kerja dia untuk disiapkan pada hari tu juga. So jam pada waktu tu dah pun menunjukkan pukul 10 malam. So bila dia tengah menaik ni, dia cakap ada satu waktu dia dengar ada orang menaik juga. Dan dia dengar ada bunyi ketikan mouse komputer kan. Jadi dia pun berhenti menaik dan dia cuba dengar betul-betul ada bunyi menaik ke macam tu. Tapi dia cakap bunyi tu tak ada. Jadi dia kata mungkin bunyi tu bunyi dia lah kot kan. Jadi bila dah malam sunyi, mungkin bunyi tu macam berdengung ke kan. Jadi dia dengar ada 2-3 bunyi bunyi dia menaik tu. Jadi dia pun teruskan untuk buat kerja dia. Mana yang dia boleh, mana yang dia sempat buat lah dia cakap. Sebab waktu tu pun dah pukul 10, dia pun dia dalam dia tengah menaik ni, dia cakap dalam selang beberapa saat dia dengar lagi bunyi mouse dan bunyi keyboard sedang menaik. Tapi kali ni bila dia berhenti, dia dengar bunyi tu masih ada lagi. Seolah-olah macam dalam pejabat tu ada lagi yang balik lambat ataupun ada lagi yang tengah buat kerja. So dia cakap dia terus berdiri dan pantau di sekeliling office dia tu. Dia cakap di meja bahagian yang antara yang paling hujung dekat dengan tandas, dia cakap dia nampak kepala dan reflect daripada lampu ataupun cahaya komputer. Cuma dia cakap tak berapa jelas. Sebabkan ada pembahagi meja ataupun partition tu kan. Jadi dia nampak mungkin bahagian atas sajalah kepala benda tu. So dia pun cakap ada ke orang yang balik lambat dengan dia. Sedangkan dia cakap tadi waktu kawan-kawan dia semua balik, dia perasan dia seorang je yang tinggal. Jadi dia tak sedap hati, dia pun berkemas barang dia save kerja dia semua. So dia decide untuk balik lah kan. Jadi kemas settle je dia kemas tu. Waktu dia berdiri, dia nak keluar lah, nak angkat beg nak keluar. Dia kata dia perasan lampu komputer yang dia nampak tadi dah padam tau. Dah tak ada cahaya dekat situ. Jadi mata dia tertarik untuk tengok dekat situ. Dia nampak hanya ada bayangan, macam bayangan putih macam tu. Bila dia cakap dia nampak macam satu figure ataupun bayang-bayang tu ada satu rambut panjang dengan pakaian putih. Tak maaf guys. So dia cakap ada rambut panjang dan macam berbaju putih dan berambut panjang lah dia cakap. Bila dia dah nampak tu, dia terus caw lah. Dengan bergegas dia terus mengalir ke pintu, dia turun ke bawah. Dan hari tu dia balik tanpa tutup lampu. Dan keesokan harinya dia cakap yang dia dimarahi oleh bos dia lah. Memang kena marah lah kan sebab tak tutup lampu. Jadi dia pun cerita apa yang berlaku pada malam sebelum ni. Maknanya malam dia kena ganggu tu lah. So dia cerita kat bos dia tak percaya. Bos dia arahkan dia untuk ikut pergi ke pejabat security. Ada security guard lah. So dia nak tengok rakaman CCTV di dalam office pada waktu itu. Cuma yang mengejutkan ni, dia cakap bila dia perhatikan CCTV, rakaman CCTV tu, ada figure yang dia nampak tu ada. Dan ini mengejutkan dia, bos dia dan juga security guard tu lah. Sebab terakam dalam CCTV kan, memang nampak bentuk macam perempuan lah kot sebab rambut dia panjang kan. Dia berdiri and then rambut dia panjang, Allahu Akbar.
dia pandang tepat ke arah Shikin ni tadi. Lepas tu Shikin tu turun, kamera tu rakam yang Shikin tu turun, dan itu dia terus balik lah. Dan selepas daripada kejadian itu, selepas saja bos dia tengok rakaman tu, bos dia telah pun mengarahkan staff dia semua, yang tak ada satu staff pun yang boleh stay dekat office selepas pukul 7 malam. Maknanya ada kerja, tak kisahlah nak bawa balik ke, siapkan kat rumah ke, tapi jangan stay dekat office. Sebab mungkin bos dia takut ada benda-benda yang tak diingini berlaku. Sebab nasib baik Shikin ni tak ada histeria ke apa, sebab dia seorang dekat office tu. Jadi apa yang tunggu ataupun yang tengok Shikin tu? Adakah dia memang stay dekat office tu, ataupun tapak office tu ke? Kita pun tak tahu. Pendapat aku, kisah ni berlaku selepas waktu bekerja. Mungkin dia orang stay lewat kan, jadi faktor kepenatan, keletihan tu menyebabkan mungkin dia orang boleh terkena gangguan-gangguan macam. So guys, itu saja kisah seram untuk video kita pada kali ni. Aku pun tak tahu kenapa lepas aku cerita kisah yang kedua tadi tu, aku agak meremang bulu roma aku. Jam pun dah menunjukkan pukul 12 malam aku rekod video ni. So guys, apa pendapat korang? Mana yang lagi seram? Kisah yang pertama ke kisah yang kedua? Korang boleh komen dekat bawah. So guys, itu saja daripada aku. Kalau korang suka cara penyampaian aku, korang suka cerita-cerita yang aku sampaikan ni, aku hargai sangat kalau korang boleh bantu aku dengan tekan like, subscribe dan tekan butang loceng supaya korang tak terlepas apa-apa video yang aku akan upload lepas ni. So guys, itu saja daripada aku. Terima kasih kerana sudi tengok video aku ni. Assalamualaikum. Bye.